السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki pada keterangan ayat nombor 99. Jadi ayat ini jika dirujuk menggunakan nota yang bercetak, ia berada pada muka surat 82, manakala soft copy slide nombor 169. Kita baca ayat nombor 99, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا. Ayat satu-satu kita sambung. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Kita kembali kepada ayat nombor 99. Ayat nombor 99 ini adalah ayat lanjutan daripada ayat nombor 98, yang mana ayat nombor 98 kita telah pun mengetahui bahawa Dzulqarnain memberitahu bahawa suatu ketika nanti sampai satu masa tembok yang dibina itu akan menjadi hancur. Dan kita telah cerita pada hadis malam, hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawasanya bagaimanakah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi apabila tembok itu telah menjadi hancur, apa yang berlaku kepada Ya'juj dan Ma'juj dan apa yang berlaku kepada manusia, ayat 99 menerangkan, kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama melalui dua sudut. Sudut yang pertama, kata para ulama, mereka dalam ayat tu yang keluar beramai-ramai, mereka bercampur bau antara satu sama lain, para ulama mengatakan ia merujuk kepada Ya'juj dan Ma'juj. Kita telah sebut pada hadis malam bahawa jumlah mereka ini, kalau kita seorang, mereka 1000 orang. Jadi maksud yang pertama, maknanya ia cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Apabila tembok itu telah musnah, maka mereka akan keluar beramai-ramai bercampur baur. Ada para ulama tafsir yang lain mengatakan bahawa ayat itu sebenarnya merujuk kepada bukan Ya'juj dan Ma'juj saja,
tetapi merujuk juga kepada mana-mana manusia yang ada ketika itu, dia bercampur sekali dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah menerangkan kepada kita, apabila Ya'juj Ma'juj itu telah muncul, bercampur dengan manusia dan sebagainya, maka berlakulah hari kiamat. Hari kiamat dia mesti berlaku melalui tiupan sangkakala terlebih dahulu. Okey, cuma kita jangan mengambil maklumat ini menunjukkan bahawa lepas Ya'juj dan Ma'juj berlaku terus kiamat. Tidak, kerana tanda kiamat ni dia ada 10 yang besar. Jadi kita tak tahu tanda yang mana satu, lepas tu Allah akan minta malaikat Israfil tiup satu kali. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya Ya'juj dan Ma'juj ini kalau dia muncul, ia menandakan salah satu tanda besar kiamat. Maka apa lagi yang berlaku? Maka Allah Ta'ala akan memerintahkan tiupan sangkakala itu ditiup. Lalu Allah Ta'ala akan himpunkan ke semua manusia-manusia di padang mahsyar. So ayat 99 ni adalah ayat yang Allah nak bawa kita kepada mengingati tentang hari kiamat. Kalau tuan-tuan perasan surah Kahfi ni, kita dah jumpa dah sebelum ni tentang kiamat, kita dah jumpa tentang syurga, kita dah jumpa tentang neraka. Dekat penghujung-hujung surah Kahfi ni pun Allah ulang sekali lagi tentang hari kiamat. Okay. Setelah dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuklah Ya'juj dan Ma'juj tu pun. Yang kita belajar semalam, mereka kan mati, telah dimakan oleh ulat. Cuma ayat ni dia tak ceritalah macam mana manusia itu dihidupkan kembali. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Quran yang lain, memang manusia itu akan dihidupkan. Nanti waktu kita belajar surah Yasin, kita sebut beberapa cara manusia itu dihidupkan. Kalau kita belajar dalam ayat lain, cara manusia itu dihidupkan oleh Allah adalah dengan Allah menurunkan hujan. Allah akan turunkan hujan. Lepas hujan tu turun, maka hujan yang turun tu dia akan mengenai ada satu tulang. Dia ada satu tulang dekat belakang badan kita ni, dia panggil tulang yang kecil tu, yang ada tulang punggung tu. Tulang itulah menjadi punca kepada kita dihidupkan seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi ayat ni dia macam dia ringkas dah. Dia terus bawa kepada pengumpulan semua makhluk. Okay. Kalau dah kumpul, apa yang berlaku? Kita tahu selepas kumpul, maka berlakulah penghisapan amal. Kita dah belajar dah sebelum ini, ingat? Ada ayat yang Allah paparkan buku amal. Ada orang yang berdosa, dia tengok buku amal dia. Kenapa buku amal ni macam-macam ada dalam tu? Masih ingat lagi? Yang mereka mengatakan, dia kata, ya wailatana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Kita dah sebut dah sebelum ni. Orang yang berdosa ni, apabila dia tengok buku amal dia, dia kata habis, binasa dia. Kerana dalam buku tu ada pelbagai maklumat. Jadi untuk faham ayat ini, tuan kena ambil ayat yang sebelum ni. Jadi selepas Allah kumpulkan, berlaku penghisapan amal, maka apa lagi yang berlaku? Ayat 9, ayat nombor 100 ni, Allah telah membawa kepada kita, iaitu keputusannya apa? Maka keputusannya bermula ayat 100 ni, Allah nak kita renung, gambarkan, bayangkan tentang golongan manusia yang pertama, iaitu ahli neraka. Bermula ayat nombor 100. Nanti waktu kita sampai kepada ayat nombor 107. Nanti kita akan sampai kepada ayat nombor 107.
Allah bawa kepada kita golongan kedua pula. Jadi bermula ayat 100 ni sampailah 106 Allah cerita tentang orang-orang yang kafir, apa yang berlaku kepada mereka di hari kiamat. Nanti sampai ayat nombor 108 Allah bawa pula kumpulan yang kedua, iaitu orang yang masuk syurga Firdaus. Baik, kita lihat dulu apakah ayat yang ke-100 ini Allah nak bagi tahu kepada kita. Ayat yang ke-100 ni Allah menceritakan tentang orang yang masuk neraka ni. Sebelum mereka masuk neraka, Allah dah tengokkan kepada mereka tentang Jahannam. Okey, perkataan Jahannam ni sebenarnya menunjuk kepada neraka. Kalau tak tulis neraka pun tak apa, sebab Jahannam tu memang masuk neraka. Tapi tak apalah tulis neraka Jahannam. Sebenarnya Jahannam tu sudah maksudnya neraka. Jahannam adalah salah satu nama daripada nama-nama neraka. Nama neraka ni banyak dalam Quran. Kadang-kadang Allah panggil neraka itu dengan istilah apa? As-sa'ir. Kadang-kadang Allah panggil neraka dengan nama Al-Hutamah. Kadang-kadang Allah panggil nama neraka dengan Al-Jahim. Kadang-kadang Allah panggil Jahannam. Tapi kita selalu guna istilah Jahannam kan? Selalu guna istilah Jahannam kan? Jahannam barang aku, dia kata. Maknanya dia kata neraka Jahannam. So Jahannam ni adalah sifat kepada neraka yang merujuk kepada kedalaman neraka. Kat situ. Kalau Allah guna Jahannam, maknanya Allah nak bagi tahu tentang sudut kedalaman neraka. Kalau Allah guna Sa'ir, dia nak merujuk kepada tahap kemuncak kepanasan api neraka. Itu beza dia. Tapi kalau Allah guna Jahannam, sebenarnya Allah nak fokus tentang kedalaman ahli neraka. Neraka ni dia sangat dalam. Okey. Tapi dalam ayat ni Allah tak cerita masuk neraka lagi, tapi Allah tengokkan kepada penghuni neraka itu tentang neraka. Dan neraka tu nampak jelas walaupun belum lagi masuk ke dalam api neraka. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa perlu Allah Ta'ala tunjukkan dulu neraka ni kepada orang-orang kafir? Kata para ulama tafsir, seperti mana ulasan Ibnu Katsir, Allah Ta'ala ni nak psycho dia orang. Dia azab neraka ni, tuan-puan ya. Azab neraka ni dia bukan sekadar azab fizikal, tetapi dia juga ada azab berbentuk apa? Berbentuk jiwa, berbentuk emosi. Jadi kalau Ibnu Katsir kata apa? Allah buat macam ni supaya mereka lebih cepat merasakan duka cita dan merasakan kesedihan. Maknanya belum masuk lagi dah rasa macam habis. So Allah Ta'ala nak seksa apa? Emosi mereka. Allah Ta'ala nak azab perasaan mereka. Belum masuk lagi. Tapi kalau dah masuk, kena ambil lah maklumat dalam surah-surah lain lah. Mereka dilontarkan masuk ke dalam api neraka. Okey. Kita pergi kepada ayat yang ke-101. Okey, tuan-tuan ya, yang hujung ni penting ya, sebab ayat-ayat yang hujung ni kita kan belajar mula-mula dulu, ingat tak? Kita belajar mula-mula dulu. Kan Nabi suruh kita baca, kalau boleh hafal 10 ayat awal dengan 10 ayat akhir, betul? 10 ayat awal dengan 10 ayat akhir. Jadi 10 ayat-ayat akhir ini perlu kita ambil perhatian supaya kita dapat mengetahui kenapa Nabi suruh baca 10 awal, kenapa Nabi suruh baca 10 akhir. Jadi kalau majlis taqwa ni tiap-tiap malam Jumaat baca surah apa? Yasin. Kalau boleh, lepas habis baca surah Yasin,
bacalah 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat akhir suratul Al-Kahfi. Boleh juga nak ditambah. Jadi ayat 101 ni adalah ayat yang Allah bagi tahu kepada kita. Kenapa orang kafir yang mereka masuk neraka tu, belum masuk neraka lagi, mereka telah diazab dengan perasaan? Kenapa? Apa yang mereka dah buat? Apa ciri mereka ni sampai macam tu? Okey, tuan-tuan ya, begini. Kalau kita baca ayat Quran ya, kita selalu jumpa. Kalau cerita pasal orang masuk neraka je, mesti Allah akan terangkan. Kenapa. Tapi kalau kita baca orang masuk syurga ni, ayat dia pendek-pendek je. Maksudnya Allah tak cerita tentang mereka buat apa sampai masuk syurga. Selalu kita jumpa style ayat dia macam tu. Sebab apa? Sebab kalau masuk neraka ni, kenapa Allah terangkan sebab satu, sebab dua, punca-punca dia? Sebenarnya Allah nak menunjukkan keadilan dia. Kenapa kamu patut masuk neraka? Tapi kalau baca orang masuk syurga, nanti kalau kita baca dekat ayat 108, pendek je Allah Ta'ala cerita tentang ciri mereka masuk syurga. Kenapa? Kerana orang masuk syurga ni sebenarnya bukanlah kerana amal semata-mata, tetapi masuk syurga kerana rahmat Allah. Macam tu. Sebab tu dia cerita masuk syurga tak panjang tentang ciri-ciri dia. Itu dari sudut memahami kenapa kalau pasal neraka saja Allah terangkan sebab dia. Kerana orang masuk neraka ni sebab mereka buat pilihan sendiri. Sebab mereka ada alasan. Maka apa alasan mereka masuk neraka? Ayat 101 Allah menceritakan, iaitu orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang boleh membawa kepada mereka mengingatiku. Okey, sebab yang pertama adalah kerana mata. Mata yang tertutup. Okey, para ulama tafsir ya, mereka mengulas ayat ni. Ada para ulama tafsir kata, mata tertutup ni maknanya mereka bukan buta. Orang kafir tu bukan matanya buta, tetapi dia tak gunakan sepatutnya mata ni guna untuk melihat alam sekeliling ke, melihat tentang tanda-tanda yang membuktikan tentang Allah itu Esa. Mereka tak gunakan mata sebaik yang mungkin. Ada para ulama kata sebenarnya mereka tengok alam, mereka tengok matahari, mereka tengok, tetapi dia tak bagi kesan kepada hati mereka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah tutup mata mereka daripada dapat manfaat. Dan Allah mengatakan sebab yang kedua, kerana mereka tidak dapat mendengar sama sekali. Mendengar ni seperti yang kita sebut tentang mata tadi, bukan mereka pekak, tetapi mereka tak nak gunakan telinga tu untuk dapatkan manfaat, dengar nasihat dan sebagainya. Jadi ini adalah sebab yang awal kenapa mereka itu masuk ke dalam neraka. Okey, jadi teladannya, tindakannya untuk kita ambil manfaat, ada satu saja yang dapat kita pelajari, iaitu kita kena manfaatkan mata kita, gunakan telinga kita untuk melihat dan mendengar tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bukan sekadar kita tahu, oh rupa-rupanya masuk neraka sebab mata yang tak digunakan betul-betul, telinga tak digunakan betul-betul. Bukan itu sahaja. Okey. Tetapi tindakan kita kena berubah. Sebab kalau kita tak gunakan
mata kita sebenar-benarnya untuk melihat kehebatan Allah, kebesaran Allah, menambahkan iman kita, kita akan jadi macam ni. Saya nukilkan surah Al-A'raf ayat nombor 171-179 untuk surat 174. Ayat ni tuan-tuan puan, tuan jangan marah kalau orang kata kita ni macam binatang. Tuan marah tak kalau orang kata kita macam binatang? Hui, tumbuk orang tu kan, betul. Kan. Tapi Allah yang cakap mereka ni macam binatang ternakan. Seolah-olahnya Allah kata apa? Mereka ni macam lembu, kata Allah. Lebih teruk daripada lembu. Mungkin orang marah kan? Allah kata. Sebab apa? Allah kata, kami akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Mereka ni ada hati, tapi tak gunakan hati itu untuk memahami ayat Allah. Dia guna hati itu benda salah pula. Faham tak? Dia guna hati untuk dendam ke orang. Dia guna hati untuk sangka buruk pada orang. Sepatutnya hati ni masuk untuk apa? Fahamkan ayat-ayat Allah tu, menghayati. Dan mereka ada mata, kata Allah, tapi tak guna untuk melihat. Dan mereka ada telinga, tapi tak guna untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternakan. Bahkan Allah Ta'ala kata mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Allah kata mereka itu siapa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah adalah orang-orang yang lalai. Jadi moga-moga kita semua gunalah sebaik yang mungkin dua panca indera yang utama ini yang Allah pinjamkan kepada kita untuk kita menarik rahmat Allah masuk ke dalam, sampai kepada kita. Gunakan mata dan telinga untuk kita rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita rasa Allah ni hebat, kita rasa Allah ni maha agung. Dengan dua panca indera tadi, moga-moga kita dapat manfaat. Kita sambung insya-Allah pada hari keesokannya dengan ayat yang berikutnya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.